عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dan sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman bagi mengimarahkan bulan kemuliaan ini, bulan Ramadan, untuk bersama-sama kita bermunajat pada pagi yang barakah ini dengan tajuk yang sangat menarik, Andai Ramadan yang terakhirku. Yang dikasihi saya hormati Sapentadbiran Gubernur Iman yang ditadbir urus oleh Puan Pengerusi Puan Hajar Rosniati binti Mansur, yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang sentiasa istiqamah duduk di dalam halaqah ilmu, insya-Allah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi yang barakah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membangunkan kita untuk bersama-sama bermunajat kepada beliau, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat malam manusia sedang nyenyak tidur, di kala malam manusia sedang hebat tidur ketika ini. Alhamdulillah kita bersama-sama di dalam program Munajat Ramadan, iaitu yang dianjurkan oleh GNI. Tidak lupa juga bersama-sama dengan kita iaitu Bunda Rosniati Mansur, dan terima kasih kepada Puan Amnira Suhana Imran selaku moderator kita pada pagi ini. Tidak lupa juga kepada semua sosok kepimpinan dan pentadbiran GNI, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita. Selama ini kita menjadi orang Islam, selama ini kita mengenali Allah, selama ini kita mengenali baginda Nabi SAW. Selama ini kita menghirup udara yang dianugerahkan Allah secara percuma kepada kita tanpa membayarnya, melainkan kita membayar daripada amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah. Amalan-amalan kita yang ikhlas kerana Allah. Amalan-amalan kita yang kita bina untuk mencapai darjat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kesihatannya yang diberikan kepada kita, dengan udaranya yang dianugerahkan kepada kita, dengan segala nikmatnya yang diberikan kepada kita, dan dengan segala hajatnya yang kita hajati kepada Allah dan dianugerahkan kepada kita.
inilah satu nikmat yang diberikan oleh Allah pencipta kita, yang memberikan segala-galanya keperluan, yang memberikan segala-galanya impian, yang memberikan segala-galanya hajat kepada kita sekalian. Sehinggalah kita diizinkan kembali untuk bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Di dalam bulan Ramadan ini kita dimasukkan oleh Allah SWT semata-mata Allah nak melihat di kalangan manusia dan di kalangan hamba-hambanya siapakah yang akan menerajui bulan Ramadan ini dan akan memikul darjat ketakwaan, iaitu jilut taqwa, setelah mengharungi Ramadan Al-Mubarak dengan penuh keinsafan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keredaan, dengan penuh ketakwaan. Mudah-mudahan Allah memilih hamba-hambanya di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, iaitu kita sebagai manusia yang dianugerahkan ketakwaan buat kita sekalian. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Dalam keadaan kita hidup di saat ini, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia memberikan Ramadan kepada kita pada tahun ini, tidak lain dan tidak bukan, dia melihat hamba-hambanya bagaimana dimanfaatkan Ramadan kali ini yang dianugerahkan kepada kita. Sekiranya kita menjadikan Ramadan ini, Ramadan sebagai medan perjuangan, medan untuk mencari redha, medan untuk beramal soleh, medan untuk mendekatkan diri dengan Allah, medan untuk menjadikan kita manusia yang bertakwa, maka beruntunglah kita dengan kejayaan tersebut yang kita warnai, yang kita corakkan di dalam bulan Ramadan kali ini. Ala kulli halnya, inilah peluang dan ruang yang Allah berikan kepada kita. Tetapi soalnya, adakah kita akan dipertemukan lagi pada Ramadan di tahun hadapan? Dan mungkin inilah Ramadan yang terakhir buat kita sekalian. Dan mungkin ini juga Ramadan yang Allah hanya mengizinkan kita hanya beberapa hari sahaja untuk kita duduk di dalam bulan Ramadan. Tetapi akan diambil nyawa kita dalam masa terdekat. Dan kita pun tidak tahu bila masa yang Allah akan ambil nyawa kita dalam masa terdekat ini. Tetapi ala kulli halnya, pengharapan seorang hamba mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya dan menerima segala taubat-taubatnya dalam keadaan penuh kasih sayang daripada Allah. Di saat nyawa kita berterbangan, di saat nyawa kita pergi meninggalkan jasad, di saat ketika mana nyawa kita, roh kita meninggalkan jasad kita, dan roh itu tidak akan kembali lagi di dalam diri kita. Ketika mana kita berada di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, sewaktu itu kita akan rasa keadaan kita ini berada di sisi Allah, sama ada berada di sisi Allah sebagai rohus hasanat ataupun roh yang baik, ataupun rohus sayyiat ataupun roh yang jahat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'udzubillahi min zalik. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, sama-sama di saat ini kita beristighfar kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan istighfar kita ini didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan menjadi asbab kita hidup dalam keadaan dipenuhi dengan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله
الله هو الحي القيوم وأتوب إليه تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lalu, supaya Allah kikis segala dosa-dosa kita yang berkarat di hati kita yang penuh dengan mazmumah. Mudah-mudahan Allah hilangkan segala dosa-dosa kita yang lalu. Allah buang dan Allah hapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Berkat di malam hari manusia sedang nak tidur, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan segala dosa kita, ampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu, serta diberikan rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya di saat ketika ini kita sedang dalam keadaan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita sekarang ni dalam keadaan penuh rahmat. Allah tengok manusia ramai ketika ini yang sedang bangun bermunajat dan berbicara dengan dia. Allah tengok berapa ramai manusia yang bermunajat dengan dia dalam keadaan manusia lain sedang nak tidur di kala mimpi yang penuh dengan kehebatan, di kala mimpi yang penuh dengan seorang manusia yang hebat di dunia ni. Jadi dalam keadaan tersebut, kita merasai kita ni hidup dalam keadaan mengharapkan keampunan Allah. Tidak ada yang lain yang kita harapkan, melainkan kita mengharap keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, dalam keadaan kita hidup di dunia ni, kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekalian. Kita mencari pandangan Allah kepada kita sekalian. Tidak lain dan tidak bukan semata-mata kita mengharap Allah Subhanahu Wa Taala memimpin kita untuk terus hidup di dunia ni dengan penuh kekuatan, dengan penuh kesihatan, dengan penuh keampunan, dengan penuh keredaan dan dengan penuh bantuannya kepada kita dalam keadaan untuk kita meneruskan perjalanan hidup di dunia ni di samping keluarga-keluarga kita yang tersayang, bersamping dengan orang-orang yang tersayang. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala yang menyayangi kita tanpa kita sedari, tanpa kita mengharapkan, tanpa kita rasai, tetapi dialah yang tetap menyayangi hamba-hambanya walaupun kita tak pernah menyatakan kita sayang Allah. Sedangkan kita banyak melafazkan kita sayang suami kita, tersayang isteri kita, tersayang anak-anak kita, tersayang ibu dan ayah kita. Kita tak pernah menyebut kami sayang Allah, aku sayang Allah, aku sayang Allah daripada segala-galanya. Tetapi kita banyak sayangkan makhluk daripada pencipta yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan segala hajat ketika mana kita berhajat kepada dia, yang senantiasa bersama-sama dengan kita walau di mana sahaja kita berada, sama ada kita berada di dalam saat kesunyian, sama ada kita berada di dalam saat terang-terangan, semuanya dia ada bersama-sama dengan kita. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala
yang selalu melihat dan memperhatikan hamba-hambanya, gerak-geri hambanya selalu di dalam ilmunya, di dalam pengetahuannya, sedangkan kita tak merasai wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Itulah hamba namanya. Hamba Allah yang selalu melupakan Allah. Hamba Allah yang selalu lalai hidup di dunia ini. Hamba Allah yang tidak mengharapkan pandangan Allah. Hamba Allah yang selalu hidup dalam keadaan lalai dengan kemewahan dunia, dengan keindahan dunia, dengan kecantikan dunia, dengan segala apa kemewahan yang kita kecapi sampai ke hari ini. Rupa-rupanya menyebabkan kita lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah melihat kita, Allah memandang kita, Allah memerhati kita, Allah mendengar apa yang kita bicarakan. Allah mendengar kita membicarakan tentang manusia-manusia yang kita sayangi. Allah mendengar kita menjadi manusia yang selalu menyintai manusia. Sedangkan Allah mengharap, siapakah di antara hamba-hambaku yang menyayangiku? Siapakah yang mengharap? Siapakah hamba-hambaku yang merinduiku? Sesiapakah yang hamba-hambaku yang sangat menyintai aku daripada makhluk-makhluknya? Sedangkan kita tidak pernah mengukilkan kata-kata indah, kata-kata sayang, kata-kata cinta kepada Allah SWT. Inilah kerugian kita menjadi manusia yang apabila diberi nikmat, yang apabila diberi segala kemewahan, yang apabila diberi segala hajat kita, rupa-rupanya menjauhkan diri kita daripada Allah SWT. Ruginya kami ini, wahai Allah. Ruginya kami ini sebagai hamba-Mu, wahai Allah. Kami tidak mengambil peluang dan ruang di saat tempoh masa yang Engkau berikan kepada kami untuk kami hidup di dunia ini, wahai Allah. Maafkan kami, wahai Allah. Maafkan kesalahan kami, wahai Allah. Maafkan kami semua, wahai Allah. Maafkan kami, wahai Allah. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha melihat, lagi maha mengetahui akan isi hati hamba-hamba-Mu ini, wahai Allah. Dikala malam sunyi sepi, Bani insan tenggelam dalam mimpi. Musafir yang malang ini pergi membasuh diri untuk menghadap-Mu, oh Tuhan. Lemah lututku berdiri di hadapan-Mu, tangisanku keharuan. Hamba yang lemah serta hina, Engkau terima jua mendekati, bersimpuh di bawah duli kebesaran-Mu. Tuhan, hamba belum pasti bagaimana penerimaan-Mu dikala mendengar pengaduanku. Ku yakin Kau tak mungkiri dalam wahyu yang Kau nuzul dan Kau berjanji menerima pengaduanku, dan Kau berjanji sudi mengampunkanku dari segala dosa yang kulakukan. Ampunan-Mu Tuhan lebih besar dari kesalahan insan. Hamba yakin pada keampunan-Mu Tuhan, bukan tidak redha dengan ujian, cuma hendak mengadu padamu. Tempat hamba kembali nanti di sana, ya Allah. Dikala malam sunyi sepi, Bani insan tenggelam dalam mimpi. Musafir yang malang ini pergi membasuh diri untuk menghadap-Mu, oh Tuhan. Lemah lututku berdiri di hadapan-Mu, tangisanku keharuan. Hamba yang lemah serta hina, Engkau terima jua mendekati, bersimpuh di bawah duli
kebesaran-Mu. Ampunan-Mu Tuhan lebih besar dari kesalahan insan. Hamba yakin pada keampunan-Mu Tuhan, bukan tidak redha dengan ujian, cuma hendak mengadu padamu. Tempat hamba kembali nanti di sana. Tempat hamba kembali nanti di sana. Allahu Akbar. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah sekalian, mari kita seru Allah SWT. Mari kita panggil Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berada dekat dengan kita untuk mendengar lebih teliti, untuk mendengar lebih hebat atas apa yang akan kita ukirkan sebentar lagi. Mari kita panggil Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah Allah, Allah, Allah. Allahu, 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 Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami hamba-hamba-Mu sedang memanggil-Mu, wahai Allah. Kami hamba-hamba-Mu sedang memanggil kalimah-Mu, wahai Allah. Kami hamba-hamba-Mu memanggil segala kecantikan yang ada pada diri-Mu, wahai Allah. Agar kami senantiasa dipayungi dengan rahmat-Mu. Agar kami senantiasa dipayungi dengan kasih sayang-Mu yang berterusan buat kami, wahai Allah. Agar kami senantiasa di dalam jagaan-Mu dan peliharaan-Mu, wahai Allah. Sedangkan Engkau memanggil kami, setiap hari Engkau memanggil kami, wahai Allah. Tetapi kami hidup dalam keadaan tidak menyahutnya, wahai Allah. Engkau memanggil kami dalam keadaan, pelbagai keadaan Engkau panggil kami, wahai Allah. Namun kami tidak mendengar, wahai Allah. Engkau memanggil kami di saat kami dalam keadaan kelalaian. Sedangkan kami hanya menyahut sekali-sekali sahaja, wahai Allah. Engkau memanggil kami dalam keadaan kami sedang sibuk. Tetapi kami dalam keadaan hanya menyahut beberapa kali sahaja, wahai Allah. Dan hanya fokus kepada dunia yang sedang kami lalui ini, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, jangan hidupkan kami dalam keadaan kelalaian, wahai Allah. Jangan hidup kami dalam keadaan kami dimusnahi dengan kemewahan dan kehidupan dunia kami ini, wahai Allah. Sedangkan Engkau melihat kami dan mendengar kami memanggil-Mu hanya sekali sahaja, wahai Allah. Inilah keadaan hidup manusia yang dalam keadaan dipenuhi dengan kelalaian. Apatah lagi kelalaian yang menjadikan kita manusia yang begitu hina disebabkan Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Rupa-rupanya Ramadan ini tidak bermakna untuk kita. Sedangkan kita hidup dalam keadaan kelalaian. Sedangkan Ramadan ini yang sepatutnya menjadikan kita dekat dengan Allah. Sepatutnya Ramadan ini menjadikan kita hampir dengan Allah. Sepatutnya Ramadan ini menjadikan kita hamba kepada Allah.
Sepatutnya Ramadan ini menjadikan kita diredai oleh Allah. Sepatutnya Ramadan ini menjadikan kita manusia yang bersih hati kita, disebabkan dengan takarub kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, ya Tuhan kami, persaksikanlah hamba-hambamu yang sedang bermunajat denganmu, wahai Allah. Kami tidak inginkan yang lain, wahai Allah. Kami hanya mengharapkan redha-Mu. Kami hanya mengharapkan kasih sayang-Mu. Kami hanya mengharapkan pandangan-Mu. Kami hanya mengharapkan Engkau mendengar kata-kata kami ini, wahai Allah. Rintihan kami di saat ini, wahai Allah. Segala ukiran-ukiran kata-kata kami di saat ini. Tidak lain dan tidak bukan kami mengharapkan redha-Mu. Kami mengharapkan kasih sayang-Mu. Kami mengharapkan keampunan-Mu buat kami, wahai Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang paling bermakna dan paling berkualiti di dalam sejarah hidup kami beribadah kepada-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah rahmat-Mu buat kami sekalian yang sedang bersama-sama di dalam program pada pagi ini, wahai Allah. Turunkanlah rahmat-Mu, turunkanlah kasih sayang-Mu, turunkanlah redha-Mu kepada kami, wahai Allah. Turunkanlah keampunan-Mu kepada kami, wahai Allah. Dan sekiranya, wahai Allah, malam ini adalah malam Lailatul Qadar yang Kau rahsiakan kepada hamba-hamba-Mu, maka jadikanlah malam ini malam penuh dengan keampunan-Mu kepada kami, wahai Allah. Malam penuh dengan keredaan-Mu kepada kami, wahai Allah. Malam penuh dengan kejayaan kepada kami buat-Mu, wahai Allah. Dan malam yang dipenuhi dengan kasih sayang-Mu kepada kami, wahai Allah. Wahai Allah, di saat kami berada di dalam dunia ini, terutamanya kami berada di Malaysia ini, wahai Allah, kami sedang memikir-mikirkan keadaan sahabat-sahabat kami yang berada di Palestin. Mereka ini apalah nasib mereka, wahai Allah. Di saat kami bermewahan dengan makanan, juadah berbuka puasa, sahur yang hebat, apakah nasib sahabat-sahabat kami yang berada di sana, wahai Allah? Anak-anak yang dihujani dengan kebuluran, anak-anak yang dihujani dengan peluru-peluru yang tidak bertanggungjawab, anak-anak yang kini berada di dalam penderitaan, mengharapkan ibu dan ayah mereka untuk bersama-sama dengan mereka, mengharapkan bantuan-bantuan daripada-Mu, wahai Allah, untuk diberi makan kepada mereka, wahai Allah. Wahai Allah, maafkan kesalahan kami di atas penderitaan mereka, wahai Allah. Maafkan kesalahan kami di atas kesengsaraan yang mereka sedang alami ketika ini, wahai Allah. Maafkan kesalahan kami. Maafkan di atas kemewahan kami. Maafkan di atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Sedangkan mereka hidup di dalam penderitaan. Sedangkan mereka hidup di dalam kesusahan. Sedangkan mereka hidup di dalam kegusaran. Sedangkan mereka hidup di dalam penderitaan yang selama ini mereka derita, wahai Allah. Mengharapkan kematian yang akan menjemput mereka, wahai Allah. Sedangkan kami mengharapkan hidup selama-lamanya di dunia ini, wahai Allah. Wahai Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami dan kesalahan kami serta kenikmatan yang Kau berikan kepada kami di atas penderitaan mereka, wahai Allah. Kami bimbang nasib kami di dunia ni. Kami bimbang nasib kami di alam barzah nanti. Engkau bertanya kepada kami, siapa saudara-saudara kamu, wahai hamba-Ku? Kami bimbang, kami nak menjawab, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Itulah saudara-saudara kami. Bimbang malaikat-Mu menghentak kami. Bimbang malaikat-Mu menengking kami. Sedangkan kami membiarkan saudara-saudara kami yang berada di dalam penderitaan di Palestin. Sedangkan saudara-saudara kami yang berada di bumi Gaza dalam keadaan menderita, kami buat entah mengapa kepada mereka. Kami buat entah apa-apa kepada mereka. Kami buat tak tahu kepada mereka, wahai Allah. Kami buat tidak bertanggungjawab kepada mereka, wahai Allah. Sedikit pun doa kami tak pernah ukilkan untuk mereka, wahai Allah. Sedikit bantuan kami tidak pernah menghulurkan kepada mereka, wahai Allah.
sesen dan seringgit pun kami tak pernah hantarkan kepada mereka, wahai Allah. Tiba-tiba kami nak menjawab di alam barzahmu, muslimin dan muslimat itulah saudara kami. Bimbang malaikatmu memukul kami di atas kelalaian kami, di atas apa yang kami buat kepada mereka, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami. Wahai Allah, anugerahkanlah nikmat kesenangan, nikmat yang hebat kepada saudara-saudara kami yang berada di Gaza, khususnya di Palestin itu, wahai Allah. Mudah-mudahan sekiranya kalau mereka tidak dapat menikmati seperti mana yang kami nikmati di dunia ni, wahai Allah, kau kurniakanlah kematian mati syahid untuk mereka, wahai Allah, yang lebih berharga dan yang lebih bernilai daripada dunia dan seisinya, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, inilah yang kami harapkan sewaktu kami hidup di dunia ni, wahai Allah. Engkau yang memiliki segala-galanya. Engkau yang memiliki segala nama-nama yang indah mengikut perbuatan-perbuatan Engkau, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jangan dibiarkan mereka hidup di dalam bergelimpangan, hidup dalam keadaan penderitaan, wahai Allah. Hapuskanlah kuasa-kuasa Zionis Israel itu, wahai Allah, dan kuncu-kuncunya, serta datangkanlah pertolonganmu yang hebat demi menunjukkan dan membuktikan kekuasaan Engkau lebih mengatasi daripada segala kuasa yang ada pada manusia di dunia ini, wahai Allah. Engkaulah Tuhan yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Wahai Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Ramadan yang Engkau kurniakan kepada kami. Sampai ke hari ini kami masih hidup dalam keadaan dilimpahi rahmat-Mu di awal Ramadan ini, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Ramadan yang Engkau kurniakan kepada kami. Pada awalnya, pada hari yang pertamanya kami merasa letih, wahai Allah. Tetapi dengan barakah Ramadan ini pada hari yang kedua, kami merasai tenang, kami merasai kuat, kami merasai kekuatan itu ada di dalam diri kami setelah Engkau mengizinkan kami untuk melakukan ibadah, setelah Engkau mengizinkan kami melakukan ketaatan, setelah Engkau mengizinkan kami melakukan kebaikan di dunia ni. Alhamdulillah, wahai Allah, mudah-mudahan kekuatan yang Kau berikan itu kami akan pulangkan kepadamu dengan segala peribadatan kami untuk-Mu, wahai Allah. Menjadi hamba kepadamu selama-lamanya. Menjadi hamba yang mengharapkan keampunan-Mu selama-lamanya. Menjadi hamba kepadamu untuk terus mencari redha-Mu di dunia ini, wahai Allah. Dan merangkul kejayaan di akhirat kelak, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, redhalah kami ini hamba-Mu, wahai Allah. 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 Wahai Allah, ya Tuhan kami, di saat kami dalam keadaan hidup di dalam bulan Ramadan ini, wahai Allah, kami mengharapkan agar kami dikurniakan malam Lailatul Qadar, agar kami dikurniakan kasih sayang-Mu dan keampunan-Mu kepada kami. Wahai Allah, ya Tuhan kami, sebelum datang Ramadan ini, wahai Allah, banyaknya dosa kami yang kami bawa masuk ke dalam bulan Ramadan ini, wahai Allah. Semata-mata mencari keampunan-Mu diberikan kepada kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, dalam keadaan kami hidup dalam bulan Ramadan ini, wahai Allah, kami mengharapkan agar Engkau senantiasa memayungi kehidupan kami dengan penuh rahmat-Mu, dengan penuh keberkatan daripada-Mu, dengan penuh kasih sayang-Mu buat kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala munajat kami ini, wahai Allah. Terimalah segala munajat kami ini, wahai Allah. Terimalah segala munajat kami ini, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, di saat ketika mana kami sedang bersama-sama di dalam program pada malam ini, wahai Allah, cuba Kau memerhati, cuba Kau melihat, cuba Kau lihat hamba-hamba-Mu yang berada bersama-sama dengan kami ini, wahai Allah. Ada hamba-hamba-Mu yang uzur, ada hamba-hamba-Mu yang sakit, ada hamba-hamba-Mu yang diuji dengan pelbagai penyakit, ada hamba-hamba-Mu yang sudah uzur, wahai Allah,
ada hamba-hambamu yang sehat. Wahai Allah, ya Tuhan kami, munajat ini mengharapkan Engkau memberikan kesihatan dan keafiatan kepada kami, wahai Allah. Ada di kalangan hamba-hambamu yang berdoa untuk diberikan kesihatan. Namun sampai ke hari ini Engkau tidak memberikan kesihatan kepadanya dan keafiatan kepadanya. Tetapi Engkau masih memberikan ruang dan peluang kepadanya untuk berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak bagi membuktikan kehambaan kepadamu, wahai Allah. Wahai Allah, kasihanilah hamba-hambamu yang sakit, wahai Allah. Kasihanilah hamba-hambamu yang ada pelbagai penyakit itu, wahai Allah. Mudah-mudahan kau sembuhkanlah dia, wahai Allah. Kau sihatkanlah dia, wahai Allah. Kau jangan biarkan dirinya dalam keadaan menderita di dalam bulan Ramadan ini, wahai Allah. Bahkan, tambahkanlah nikmat kesihatan dan keafiatan kepada beliau. Mudah-mudahan Ramadan ini bermakna bagi dirinya untuk terus melakukan ketaatan dan pengibadatan kepadamu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, ada hamba-hambamu yang dalam keadaan bersedihan di dalam bulan Ramadan ini, wahai Allah. Bersedihan dengan pelbagai masalah yang diterima olehnya, wahai Allah. Wahai Allah, Engkaulah yang mendatangkan dan Engkaulah yang akan menyelesaikan masalah-masalah itu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Rahman, ya Rahim, ada hambamu yang dihadirkan Ramadan untuk dia dalam keadaan dia tidak bersedia. Wahai Allah, berikanlah kekuatan kepadanya untuk senantiasa ingat kepadamu, wahai Allah. Untuk senantiasa diberikan pertolonganmu untuk beribadah kepadamu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami untuk bermunajat kepadamu. Izinkan kami untuk solat malam untukmu, wahai Allah. Izinkan kami juga, wahai Allah, agar senantiasa diberikan kelapangan kepada kami untuk mendekatkan diri kami kepadamu melalui program-program yang dianjurkan, melalui solat-solat yang diadakan di masjid-masjid, melalui program-program majlis ilmu yang diadakan di atas muka bumimu ini, wahai Allah. Mengizinkan kami juga untuk senantiasa berinfak dan bersedekah ke jalanmu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, pandanglah isi hati kami, wahai Allah. Pandanglah isi hati kami ini, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, terima kasih di atas kurniaan Ramadan kepada kami, wahai Allah. Kami mengharapkan Ramadan ini adalah Ramadan yang paling berkualiti dan paling bermakna di dalam sejarah hidup kami beribadah. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, syukur kita kepada Allah SWT dan berterima kasihlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hamba-hamba Allah yang dalam keadaan dihidupkan di dalam bulan Ramadan ini, namun mereka dalam keadaan tidak dapat melakukan apa-apa kepada Allah SWT. Ada yang terlantar di hospital dalam keadaan koma. Ada yang terlantar di hospital dalam keadaan tak boleh bergerak. Ada yang dalam keadaan terlantar di mana-mana tempat dalam keadaan tak boleh memanfaatkan apa kehidupannya di dalam bulan Ramadan ini, wahai saudara-saudaraku sekalian, ibu-ibu ayah sekalian. Jadi dalam keadaan nikmat yang Allah kurniakan ini, kita kena rasa syukur kepada Allah. Kita kena rasa redha kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan dan melipat gandakan pemberiannya kepada kita sekalian atas apa yang kita manfaatkan di dunia ini, insya-Allah. Jadi ibu-ibu ayah yang dikasihi sekalian, di saat ketika mana kita sedang berada di Malaysia kita, ataupun kita sedang berada di rumah dan di kediaman kita masing-masing ketika ini, cuba lihat di sekeliling, di dalam rumah kita, inilah nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Inilah kemewahan-kemewahan yang kita minta kepada Allah. Lalu Allah memberikan walaupun sekecil-kecil barang sehinggalah sebesar-besar barang dan harta. Itulah semuanya pemberian Allah kepada kita yang kita minta kepada dia, yang kita hajati kepadanya selama ini. Inilah Allah dah beri dah segala nikmat kepada kita sekalian. Sekarang ini Allah hanya melihat berapa ramai hamba-hamba aku yang boleh melambangkan kehambaannya kepada Allah Subhanahu Taala. Allah sedang melihat dan memerhati kita. Di atas kurniaan itu,
adakah kita mampu untuk mengembalikan syukur kepada dia? Cuba lihat segala keindahan, kemewahan yang kita ada sampai ke hari ini. Kepunyaan yang kita kata kepunyaan kita. Tetapi hakikatnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat semua yang ada itu adalah milik Allah. Dan bukanlah milik kita yang kekal selama-lamanya. Tetapi yang kekal itu Allah. Benarlah kata baginda Nabi SAW. Renung-renungkan kata Nabi SAW. Nabi menyebut kata-kata daripada Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Jibril kata kepada Rasulullah, Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Rasulullah, hiduplah kamu di dunia ni. Tetapi kamu kena ingat, kamu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dipesan lagi oleh Jibril AS kepada Rasulullah, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Kamu nak kasih, kamu nak cinta, cintalah kepada sesiapa yang kamu nak cintai, wahai Rasulullah. Tetapi kamu kena ingat, kamu akan berpisah suatu hari nanti dengan sesiapa yang kamu cintai di dunia ni. Maka disebut oleh Jibril AS kepada Rasulullah SAW, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Rasulullah, buatlah apa saja yang kamu nak buat di dunia ni. Tetapi kamu kena ingat, kamu, segala amalan-amalan kamu akan diberi balasan atas apa yang kamu kerjakan sewaktu hidup di dunia ni. Begitulah kita. Kita hidup di dunia ni, semuanya Allah akan balas. Bila kita buat kebaikan, Allah akan membalas dengan pahala dan darjatnya, dengan kebaikannya, dengan redanya, dengan rahmatnya, dengan keberkatannya kepada kita. Tetapi sekali kita buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bimbang dosa itu menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam neraka Allah. Bimbang dengan satu dosa yang kita lakukan itu tanpa disulami taubat dan istighfar kepada Allah. Bimbang takutnya menjadi penyebab nama kita tersenarai di kalangan ahli-ahli neraka. Tersenarai di kalangan ahli-ahli nar. Tersenarai di kalangan ahli-ahli neraka yang akan diseksa oleh Allah disebabkan dengan dosa itu. Walaupun dalam keadaan tersebut, dengan dosa yang kita ada pada diri kita, dengan dosa yang kita ada yang dekat pada diri kita ini, tetapi baginda Nabi SAW berjanji kepada Allah SWT, wahai Allah, aku akan menggunakan syafaat aku ini untuk menyelamatkan umat-umat aku yang berada di dalam neraka-Mu, wahai Allah. Ini hebatnya kita. Nabi akan cari umat-umatnya yang berada di dalam neraka. Yang ketika itu kita meraung, meminta, mencari keselamatan di dalam neraka. Kita mencari Rasulullah. Kita mencari baginda Nabi SAW. Baginda Nabi akan mendapati kita. Dia akan mencari kita. Dia akan tarik kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan syafaat yang Allah kurniakan kepada baginda Nabi SAW. Ini kehebatan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu, dengan nikmat Islam, dengan nikmat iman, dengan nikmat Nabi Muhammad SAW yang Allah datangkan untuk umatnya, maka kita kena melazimi syukur dan berterima kasih kepada Allah di atas status kita menjadi umat kepada baginda Nabi SAW. Sampai ke hari ini kita menjadi umat kepada Rasulullah. Sampai ke hari ini kita menyantuni sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Sampai ke hari ini kita dijadikan manusia yang dikatakan ummatan wasatan litakunu syuhada. Umat yang terbaik bagi menyaksikan segala apa-apa yang ada di dunia ni. Kita jadi umat yang paling terbaik, kita jadi umat yang paling disayangi Allah. Kita jadi umat yang dicintai oleh baginda Nabi SAW. Sebab itu pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Di saat Nabi sedang bersama-sama dengan sahabatnya, tiba-tiba datang kerinduan Nabi untuk nak bertemu dengan umat baginda Nabi SAW. Sedangkan Nabi bercerita di kalangan sahabat-sahabatnya. Nabi kata, aku merindui, aku menyayangi
ikhwani. Aku merindui saudara-saudaraku. Jawab sahabat-sahabat Nabi, bukankah kau rindu kepada kami? Nabi kata, tak, antum ashabi, kamu adalah sahabat-sahabat aku. Tetapi yang aku paling rindui ialah ikhwani. Ikhwani, ikhwani. Ikhwani itu siapa? Ikhwani itu ialah yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, iaitu ialah mereka adalah manusia-manusia yang bersaudara dengan baginda Nabi SAW. Nabi sayang kepada kita. Nabi sebut Nabi sayang kepada kita. Adakah pernah terukir di lidah kita, di mulut kita? Kita sayang Nabi SAW. Kita sayang Rasulullah SAW. Sedangkan kita tak pernah berselawat kepada baginda Nabi SAW. Selawat kita dengan Rasulullah jauh. Selawat kita dengan Rasulullah hanya 1000 kali selawat. Hanya 100, hanya 50. Hanya mengharapkan di dalam zikir-zikir sahaja. Tetapi di kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka berselawat kepada baginda Nabi SAW, menggadai segala masa yang ada dalam diri mereka. Ada yang menggadai 1/3 dalam hidup mereka. Ada yang menggadai 2/3 dalam kehidupannya untuk berselawat kepada Rasulullah. Ada yang menggadai keseluruhan hidup mereka untuk berselawat kepada baginda Nabi SAW. Inilah kehebatan di kalangan para sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, mata qiyamis sa'ah ya Rasulullah. Bila nak berlaku kiamat ni wahai Rasulullah? Setelah selesai Rasulullah solat, Rasulullah menjawab persoalannya. Nabi tanya, aina sa'il, mana dia orang yang bertanya tadi tentang hari kiamat? Lalu sahabat Nabi menyahut, saya ya Rasulullah. Rasulullah tanya kepada dia, ma'ad talaha, apa persiapan kamu nak bertemu dengan kiamat? Maka dijawabnya, la solatun kabirun wala sawmun kabirun illa inni ahabballah wa rasulah. Dia kata tidak ada solat yang istimewa aku lakukan di dunia ni. Tidak ada solat-solat besar yang aku lakukan di dunia ni. Tidak ada puasa-puasa yang hebat yang aku puasa di dalam kehidupan aku di dunia ni. Melainkan aku menyayangi dan menyintai Allah dan menyintai Rasulullah SAW di dalam kehidupanku. Ini nilainya iman. Ini nilainya taqwa. Ini nilainya keimanan manusia kepada Allah dan Rasulullah SAW. Inilah nilainya cinta. Inilah nilainya kasih sayang. Inilah nilainya keakraban. Inilah nilainya perhubungan. Inilah nilainya pengharapan. Inilah nilainya kasih sayang yang berterusan. Inilah nilainya meraknya kasih sayang Allah dan Rasulullah daripada seorang hamba kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kita tanya diri kita, di dalam kehidupan yang Allah anugerahkan kita Ramadan kali ini, adakah kita tersenarai di kalangan hamba-hamba Allah yang menyintai Allah dan menyintai baginda Nabi SAW di dalam bulan Ramadan ini? Adakah di level yang sama tahap kecintaan kita kepada Rasulullah? Sedangkan Rasulullah SAW sangat menyayangi hamba-hambanya, sangat menyayangi hamba-hamba Allah, iaitu di kalangan umat baginda Nabi SAW. Nabi rindu kita, Nabi sayang kita, Nabi tunggu kita, Nabi menanti kita. Di saat hari kebangkitan nanti, baginda akan mencari umat-umatnya untuk bersama-sama dengan kita dan untuk bersama-sama melepaskan rindunya yang mengharapkan perjumpaan dengan umat baginda Nabi SAW. Berapa ramai manusia di dunia ni yang boleh mengukirkan kata rindu, kata cinta kepada Nabi SAW. Kurang dan jarang dan menjadi satu benda yang luar biasa untuk kita mengukirkan kata cinta kepada Nabi SAW. Melainkan
sewaktu kita berada di Raudatul Jannah, iaitu bersebelahan maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu itu kita mengukirkan kata-kata indah, kata-kata cinta, kata-kata penuh dengan kemesraan. Kita sebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni ahabballah wa rasulah. Wahai Rasulullah, aku sayang kau, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku cinta kau, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku datang dari jauh untuk menziarahi kau, wahai Rasulullah. Syafaatkan aku, wahai Rasulullah. Syafaatkan aku, wahai Rasulullah. Itulah yang selalu kita ukirkan ketika mana kita menziarahi maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mana kita sedang berada di Raudhah Asy-Syarif, iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Selalu kata-kata itu menjadi basahan lidah kita, basahan mulut kita untuk kita menyebut kata-kata yang indah ketika mana berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak kita, apakah yang dikatakan oleh Rasulullah kepada kita? Kita mengharapkan kata-kata dan balasan daripada kata-kata kita itu kepada Rasulullah, supaya Rasulullah menyahut apa yang kita katakan kepada dia. Kita mengharapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjawab segala pertanyaan kita dan persoalan di hati kita yang kita ukirkan pada lidah kita. Sudah pasti ibu-ibu ayah yang dikasihi sekalian, Rasulullah akan menjawab kata-kata yang kita katakan kepada dia dengan kata-kata yang indah yang akan diukirkan kepada kita. Sekiranya kalau kita dengar apa yang kita katakan, maka dia akan menjawab seperti mana yang kita katakan kepada dia. Kalau kita kata kita sayang dia, dia akan jawab, aku juga sayang kepada engkau. Aku juga sayang kepadamu. Aku juga sayang kepada engkau, wahai umatku. Inilah Nabi SAW. Kita doakan juga di saat ini Allah mendatangkan pandangan Nabi SAW kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah sampaikan salam rindu kita, salam sayang, salam cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu ayah yang dikasihi sekalian, jom kita berdoa ramai-ramai. Kita menadah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mendengar segala rintihan kita dan mendengar segala apa yang kita munajatkan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah memakbulkan doa dan permintaan kita, insya-Allah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-gharaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Wahai Allah, ya Tuhan kami, di malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, kami menadahkan tangan-tangan kami yang dipenuhi dengan dosa. Kami menadahkan tangan-tangan kami ini yang dipenuhi dengan pelbagai maksiat. Kami menadah tangan-tangan kami ini, wahai Allah, yang dipenuhi dengan kemurkaan-Mu buat kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Kau mengizinkan kami untuk menadah tangan kepadamu, wahai Allah. Ini satu nikmat yang besar kepada kami, wahai Allah. Wahai Allah, jangan Kau menidakkan kami untuk menadah tangan kepadamu, wahai Allah. Sedangkan rahmat-Mu melimpah-limpah yang Engkau akan kurniakan kepada kami setelah kami menadah tangan kami kepadamu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, di saat ketika mana kami sedang mengharungi bulan Ramadan ini, wahai Allah,
Kami mengharapkan Ramadan ini adalah Ramadan yang paling terbaik dan paling berkualiti dalam sejarah hidup kami beribadah kepadamu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami sekadar mampu sahaja, wahai Allah. Kami mengamalkan dan kami melakukan pengibadatan kami di sepanjang bulan Ramadan ini. Wahai Allah, sekiranya ada cacat di dalam ibadah-ibadah kami, wahai Allah, ada terkurang dan ada tidak berkualiti amalan kami, wahai Allah, maafkan kami, wahai Allah. Maafkan segala perbuatan kami itu adalah kejahilan kami di atas ilmu kami yang cetek, di atas ilmu kami yang tak berupaya untuk menjadikan ibadah kami berkualiti terhadap-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan kali ini buat kami, dianugerahkan kami malam Lailatul Qadar di sepanjang bulan Ramadan ini, wahai Allah, kepada kami, agar kami mendapati Lailatul Qadar itu di dalam kehidupan kami pada tahun ini, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, di saat kami menedah tangan ini, wahai Allah, tangan-tangan ini juga, tangan-tangan manusia ini juga, wahai Allah, ada sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang berada di Palestin, yang sedang dalam keadaan penderitaan dan dalam keadaan susah mereka hidup di sana, wahai Allah. Wahai Allah, jadikanlah mereka menerima segala ujian yang mereka terima sehingga ke hari ini, wahai Allah. Menerima ujian tersebut dengan redha, dengan kasih sayang-Mu, dengan apa yang mereka miliki sampai ke hari ini, wahai Allah. Mudah-mudahan mereka menjadi manusia yang dekatkan diri kepada-Mu, wahai Allah. Dan dikurniakan keselamatan buat mereka, wahai Allah. Dikurniakan kejayaan yang berterusan buat mereka, wahai Allah. Dikurniakan kekuatan dan dianugerahkan pertolongan-Mu kepada mereka agar beroleh kemenangan di dalam mempertahankan negara mereka yang penuh berdaulat, penuh dengan kasih sayang-Mu, penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan mereka diberikan kemenangan untuk melawan segala apa-apa yang didatangi oleh Zionis Israel itu, wahai Allah. Mudah-mudahan beroleh kejayaan kepada mereka, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, Ramadan yang Engkau kurniakan kepada kami ini, wahai Allah, apalah kiranya menjadikan segala amal ibadah kami, amal pekerjaan kebaikan kami, amal-amal jariah kami dan amal-amal yang kami lakukan sepanjang Ramadan ini, wahai Allah. Mudah-mudahan disalurkan kebaikan itu buat ibu dan ayah kami yang melahirkan kami di dunia ini, wahai Allah. Disalurkan dan diberikan buat ibu dan ayah kami yang mendidik kami hingga menjadi manusia yang mengenal-Mu, wahai Allah. Yang menjadi manusia mengenal-Mu dan beribadah untuk-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada ibu dan ayah kami, wahai Allah. Jadikanlah kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, wahai Allah. Dan jangan sekali Kau jadikan kubur mereka satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Wahai Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah salam rindu kami dan salam cinta kami kepada ibu dan ayah kami, wahai Allah. Mudah-mudahan mereka berbahagia di sana, wahai Allah. Dan mudah-mudahan mereka kekal di dalam rahmat-Mu, di dalam keampunan-Mu, di dalam redha-Mu, dan di dalam kasih sayang-Mu kepada mereka, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau seksa ibu dan ayah kami, wahai Allah. Jangan Kau azab ibu dan ayah kami walaupun sesaat, wahai Allah. Jangan Kau cuba-cuba mendekatkan ibu dan ayah kami dengan azab-azab-Mu di dalam kubur itu, wahai Allah. Bahkan pilih dan tariklah ibu dan ayah kami untuk bersama-sama di dalam rahmat-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, air mata kami yang mengalir ini, wahai Allah, air mata keinsafan, air mata yang mengharapkan keampunan-Mu, air mata yang mengharapkan pelepasan daripada neraka-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, sekiranya nama-nama kami berada di dalam senarai ahli neraka-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, buang dan singkirlah nama-nama kami daripada senarai ahli neraka-Mu, wahai Allah. Dan masukkanlah nama-nama kami di dalam senarai ahli-ahli syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, kami hanya mampu minta dan ukilkan pada kata-kata kami untuk dimasukkan ke dalam syurga-Mu.
Namun amalan kami tidak seberapa, wahai Allah. Namun amalan kami tidak begitu hebat seperti sahabat-sahabat Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, malu kami untuk menyebut syurga-Mu, wahai Allah. Sedangkan amalan kami, dosa kami berlipat-lipat ganda yang kami lakukan, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, malu kami nak minta syurga-Mu, wahai Allah. Sedangkan selawat kami lemah, bacaan Quran kami lemah, infak kami lemah, solat malam kami lemah. Solat-solat yang kami dirikan dalam keadaan yang lemah. Semuanya kami hidup dalam keadaan tidak berkualiti, wahai Allah. Tetapi kami mengharapkan redha-Mu buat kami, wahai Allah. Tetapi kami mengharapkan keampunan-Mu kepada kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, terima kasih di atas nikmat hidup kami di dunia ini, wahai Allah. Sehingga pada hari ini kami bersama-sama di dalam mentaati-Mu, wahai Allah, di sepanjang bulan Ramadan ini, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ini Ramadan yang terakhir buat kami, wahai Allah. Sekiranya ini Ramadan yang terakhir buat kami dan kami tidak bertemu lagi Ramadan di tahun hadapan, wahai Allah. Wahai Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang akan melepaskan kami daripada terkena api neraka-Mu, wahai Allah. Jadikan Ramadan ini buat kami Ramadan yang menjadikan kami menjadi penyebab dimasukkan di dalam senarai ahli-ahli syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ini Ramadan yang terakhir buat kami, wahai Allah. Jadikanlah kami manusia-manusia hamba-hamba-Mu yang dianugerahkan Lailatul Qadar pada tahun ini, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, sekiranya Engkau nak mematikan kami dan nak mengambil nyawa kami dalam masa terdekat, wahai Allah, ada di kalangan hamba-hamba-Mu yang belum melaksanakan ibadah haji. Hajikanlah dia dahulu, wahai Allah. Hajikanlah dia dulu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ada hamba-hamba-Mu yang tak pernah sampai di tanah suci-Mu, wahai Allah. Sampaikanlah dia ke tanah suci-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, sekiranya Engkau nak mematikan kami pada tahun ini, wahai Allah. Dan dalam masa yang terdekat ini, wahai Allah. Sempatkanlah kami untuk bertaubat kepadamu, wahai Allah. Sempatkanlah kami memohon ampun dan taubat kepadamu, wahai Allah. Wahai Allah, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti, wahai Allah. Wahai Allah, jangan Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan kami sedang lalai daripada mengingati-Mu, wahai Allah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan kami dimurkai oleh-Mu, wahai Allah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan kami belum solat. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan kami sedang berzina. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan kami sedang dimurkai oleh-Mu, wahai Allah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan kami tidak beriman kepadamu, wahai Allah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan kami sedang lalai daripada mengingati-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, redhakanlah kami, wahai Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara kami yang tercinta ini, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang senantiasa dididik dengan akhlak yang hebat. Wahai Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah kegagalan kami mendidik anak-anak kami untuk menjadi manusia yang benar-benar beriman kepadamu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, peliharalah anak-anak kami walau di mana sahaja mereka berada, wahai Allah. Dan mudah-mudahan mereka beroleh kejayaan di dunia dan merangkul kejayaan yang hakiki, iaitu di akhirat-Mu, wahai Allah. Dengan doa yang kami ukirkan ini, wahai Allah, apalah kiranya, jadikanlah kami dan pasangan kami, pasangan yang soleh dan soleha. Wahai Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah rezeki yang tidak menjadikan kami lalai dengan-Mu, wahai Allah. Bahkan kurniakanlah rezeki yang di dalamnya ada keberkatan daripada-Mu. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa kepadamu, wahai Allah. Bahkan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang apabila Ramadan ini berlalu, kami akan menjadi manusia yang dilahirkan di dalam kelompok manusia yang bertakwa kepadamu, wahai Allah.
Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika masir. Allahumma yassir lana wa aslah lana fi umurina fi dunia wal akhirah. Wahai Allah ya Tuhan kami, akhirnya wahai Allah, terimalah segala amal ibadah kami, amalan kebaikan kami di sepanjang bulan Ramadan ini menjadi asbab segala kejahatan kami tertutup dan dihindarkan daripada buku catatan amalan kejahatan kami, supaya digantikan dengan amal-amal soleh yang akan menjadikan kami manusia yang benar-benar dimasukkan ke dalam syurga-Mu tanpa dihisap daripada segala amalan kami, wahai Allah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wahai Allah ya Tuhan kami sekarang berada di dalam program GNI, wahai Allah. Anugerahkanlah kepada seluruh pengurusi jawatan kuasanya, AJK-AJK-nya, dilimpahi keberkatan, dilimpahi kesihatan, dilimpahi keafiatan, dilimpahi kemuliaan di atas usaha mereka untuk memartabatkan majlis ilmu dan pengisian-pengisian yang bermanfaat untuk manusia dan hamba-hamba-Mu. Bahkan dikurniakan kepada penyumbang-penyumbang setia kepada tabung GNI ini, agar dikurniakan kasih sayang-Mu, agar dikurniakan kekayaan-Mu kepada mereka, wahai Allah. Bahkan dikurniakan keberkatan di atas kebersamaan di dalam menjayakan program-program yang dianjurkan, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak kepada Allah. Itu saja yang boleh saya kongsi-kongsikan dan itu saja yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan munajat kita pada pagi ini ataupun malam ni Allah mendengar dan Allah memakbulkan segala permintaan kita. Terima kasih kepada GNI kerana sudi menjayakan program yang begitu hebat ini, yang jarang-jarang kali diadakan oleh grup-grup yang lain, tetapi mudah-mudahan ianya menjadi satu kebaikan dan satu kebaikan lonjakan untuk menjadikan diri manusia untuk dekat kepada Allah SWT. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Maafkan saya di atas apa yang terkurang dan di atas apa yang tidak sampai seperti mana yang kita kehendaki ataupun tidak menepati segala kehendak cita rasa kita, tetapi itu sahajalah yang kita mampu untuk ukirkan kepada Allah supaya Allah melihat dan Allah menilai isi hati kita untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Saya serahkan kepada moderator kita yang hebat. Silakan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Barakallahu fiq, Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian hari ini, Masya Allah. Andai Ramadan ini yang terakhir, jadikan Ramadan ini yang paling baik seumur hidup kami, ya Allah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang dikasihi dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Dengan tajuk yang sangat menyentak hati kita, mudah-mudahan Ramadan ini adalah yang terbaik untuk kita, Insya Allah. Terima kasih kepada tim Gemuyur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan munajat sahur kita pada pagi ini. Kita bersyukur kerana Allah memilih kita untuk duduk di dalam munajat sahur pada pagi ini, Masya Allah. Terima kasih kepada tim Gemuyur Iman. Sikit saya buat ibahan untuk kuliah seterusnya pada hari ini. Satu hari satu juzuk bersama dengan asatizah kita, Al-Fadilah Ustazah Roliah binti Haji Kasmuri pada pukul 2.15 petang hari ini. Yang ingin bertadarus dengan asatizah, jangan lupa 2.15 petang, insyaAllah. 2.15 petang, insyaAllah. Terima kasih Ustaz untuk munajat sahur pada pagi ini. Saya mewakili Gemuyur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang munajat pada pagi ini dan Ramadan yang sebelum ini, 2 hari sebelum ini, terdapat sebarang kekurangan, kesilapan, kekhilafan. Yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemah itu daripada kami sendiri. Kita tangguh munajat kita pada besok pagi, insyaAllah. Saya mohon Ustaz tutup dengan tasbih, kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.